Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada pihak Pewani dan Pemuda Masjid Rafi'ah Taman Uda kerana mengatur program melalui aplikasi Maya sebagai salah satu aktiviti Ramadan bagi tahun ini, kerana kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya doakan moga Allah memberikan kesihatan yang baik untuk kita semua di bulan Ramadan ini supaya kita dapat beribadat dengan tenang dan selesa. Alhamdulillah, hampir seminggu kita telah berada dalam Madrasah Ramadan bagi tahun 1441 Hijriah. Sebelum ini, puan-puan, kita tertunggu-tunggu kedatangan Ramadan, teruja menanti kemunculan bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Bulan di mana bulan ini kita akan berusaha untuk melipat gandakan amalan, bulan untuk kita memohon keampunan. Tak berhenti-henti kita memanjatkan doa, memohon pada Allah agar disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Baik, Rasulullah sendiri bersama para sahabat sentiasa berdoa, bermunajat pada Allah dan mereka bersedia lebih awal lagi untuk menemui Ramadan. Setiap kali Ramadan menjelma, Rasulullah akan bergembira. Rasulullah sendiri bergembira setiap kali Ramadan menjelma dan berkongsi kegembiraan ini dengan para sahabat baginda. Di antara doa yang Rasulullah selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah sebelum Ramadan menjelma ialah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepadaku dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan panjangkanlah usiaku hingga sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, perempuan sekalian yang dirahmati Allah sekalian, Allah sampaikan dan Allah jemput kita untuk berada di bulan Ramadan ini. Baik, cubalah kita toleh ke belakang, kita merenung kembali hari-hari yang telah berlalu, betapa di sekeliling kita terdapat sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita yang telah dijemput Allah kembali kepadanya terlebih dahulu sebelum sempat menemui Ramadan. Baiklah, jadi usahlah kita menjadi orang yang rasa biasa dengan kehadiran Ramadan. Rasa Ramadan ini macam bulan-bulan lain, Jadi sepatutnya kita mengucap, memperbanyakkan syukur pada Allah dan bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Ramadan adalah bulan bonus untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau umat terdahulu, Allah panjangkan umur mereka dan mereka dapat memperbanyakkan ibadat pada Allah. Contohnya Nabi Allah Adam AS. Allah panjang umurnya sehingga 1000 tahun. Nabi Nuh AS, Allah panjangkan umurnya hingga 950 tahun. Begitu juga Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Tapi kita umat Muhammad, umur kita hanyalah di sekitar 60 hingga 70 tahun. Nabi SAW pernah bersabda, A'maru ummati baina sittin ila sab'in.
wa aqalluhum man yajuz zalik. Maksudnya umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sahaja antara mereka yang melewati umur tersebut. Jadi di sini Allah kurniakan, Allah anugerahkan kepada kita Ramadan, dan segala ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini setanding ganjarannya, banyak ganjarannya jika dibandingkan, samalah lebih kurang setara dengan ibadat umat-umat terdahulu. Dengan Allah kurniakan pula suatu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, yang sekiranya kita beribadah pada malam tersebut, pahalanya ialah 1000 bulan. Pahalanya Allah kurniakan lebih kurang 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dalam surah Al-Qadr yang kita selalu baca. Malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini perempuan sama dengan umur kita, lebih kurang 83 tahun. Dengan sebab itu kita kenalah memperbanyakkan ibadah kita, terutamanya pada malam Lailatul Qadar, untuk kita sama-sama kita merebut dan meraih pahala-pahala sebanyak-banyaknya. Baik, bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang dipermudahkan peluang untuk ke syurga. Ramadan datang membawa segala rahmat dan keampunan serta maghfirah untuk kita semua. Indahnya Ramadan bagi mereka yang memahami falsafah di sebalik Allah hantarkan, Allah anugerahkan Ramadan kepada kita, supaya kita berusaha merebut janji-janji Allah pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Baiklah, para muslimin, para muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cubalah kita renungkan kembali. Kita dah berada seminggu dalam bulan Ramadan. Cubalah kita renungkan kembali dalam seminggu berlalu ini. Apakah kita telah memenuhi tuntutan sebenar Ramadan? Bagaimana puasa kita? Adakah kita termasuk dalam golongan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambih." Sesiapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala Allah, nescaya diampunkan dosanya yang lalu. Baik, ataupun adakah puasa kita ini hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga semata-mata, tanpa sebarang ganjaran, ataupun mendapat ganjaran yang sedikit sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, rubba shaimun hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun balasannya hanya lapar dan dahaga. Jadi di sini kita renung-renungkanlah kembali di mana kedudukan kita dalam bulan Ramadan ini. Baik, Imam Al-Ghazali telah membahagikan tingkatan puasa ini pada 3 tingkatan atau 3 makam. Yang pertama, puasa awam, saumul am, puasa awam, iaitu mereka yang berpuasa sekadar menahan diri dari makan dan minum serta syahwat. Tingkatan puasa ini adalah yang paling rendah dan dapat pahala hanya sedikit sahaja. Yang kedua ialah puasa khusus, saumul khusus, iaitu mereka yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan pendengaran, pandangan, ucapan tutur kata dan anggota tubuh badan, lidah, jari, jemari dan lain-lain daripada segala bentuk dosa dan maksiat. Ini adalah puasa para solihin. Baik, yang ketiga ialah, tingkatan yang ketiga ialah puasa khususul khusus, saumul khususul khusus, iaitu puasa hati. Puasa hati daripada segala keinginan duniawi dan pemikiran duniawi. Menjauhkan segala apa perkara yang teringat tentang perihal-perihal keduniaan. Maknanya mereka berpuasa daripada segala keinginan duniawi dan pemikiran duniawi yang dapat memalingkan diri mereka daripada
mengingati selain daripada Allah. Baik. Ini adalah tingkatan tertinggi, iaitu puasa para nabi, puasa siddiqin dan muqarrabin. Baiklah puan-puan, pakat-pakatlah kita muhasabah diri kita, di mana tingkatan diri kita, di mana kedudukan kita jika kita melihat pada tingkatan yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Baik, puasa puan-puan mengajar kita bukan hanya menjaga diri kita daripada makan, minum dan nafsu syahwat semata-mata. Tetapi puasa juga menuntut kita menjaga mulut lidah kita daripada mengumpat, mengata, mengeji. Kalau orang hari ini, dia guna istilah membawang. Kemudian, selain daripada itu, menjaga juga mata dan telinga kita dari memandang perkara-perkara yang tidak baik. Jadi, banyaklah hari ini benda-benda yang melalui pandangan ni. Jadi, kita kontrol sikit lah. Kita kena kontrol sikit diri kita daripada melihat gambar-gambar melalui TV biasanya. Dengan aurat orang perempuan yang terdedah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga mata kita, pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang berbentuk dosa dan maksiat. Menjaga telinga kita, menjaga pendengaran kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok, seperti mendengar muzik-muzik yang keras dan sebagainya. Jadi elakkanlah di musim dalam bulan Ramadan ini kita dedahkan penglihatan dan pendengaran kita dengan benda-benda yang tak elok. Baik, selain daripada itu, pada hari ini segalanya di hujung jari. Jadi jangan biarkan jari kita tersasar. Jangan biarkan jari kita tersasar dengan tulisan-tulisan yang berunsur fitnah ataupun yang boleh menimbulkan kebencian. Elakkanlah perkara-perkara tersebut dengan menjaga puasa kita agar menjadi puasa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain daripada menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara zahir ni, kita juga dituntut dalam bulan puasa, salah satu daripada falsafah puasa, manifestasi puasa salah satunya ialah untuk membentuk hati dan jiwa kita, membersih hati dan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji, seperti sombong, ujub, iri hati, dengki, riak, sum'ah dan sebagainya. Jadi kita hendaklah jaga hati kita juga daripada perkara-perkara mazmumah tersebut. Daripada hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang terdapat sebesar biji zarah kesombongan dalam hatinya. Baik, jadi kita kena ingat, hati yang dikuasai perasaan dengan penyakit-penyakit hati ini tidak akan berdaya untuk mempersembahkan ketaatan dan ibadat zahir kita seperti puasa kita, solat kita, tadarus kita dengan penuh nilai kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya berpunca daripada hati yang tidak elok. Jadi kita kena jaga hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila baik, maka seluruh tubuh pun menjadi baik. Apabila ia rosak, maka seluruh tubuh pun menjadi rosak. Ketahuilah bahawa itu adalah hati kita. Adalah hati. Jadi kita kenalah menjaga hati kita. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjaga hatinya. Firman Allah dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan hatinya. Dan sesungguhnya rugilah orang yang menutupi hatinya dengan kekotoran dan maksiat.
Baik, jadi di sini jelaslah matlamat atau falsafah ibadat puasa itu adalah untuk meningkatkan darjat kita, menjadikan kita muslim yang bertakwa. Firman Allah ketika memfardukan bab puasa ni, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik. Allah nak jadikan, kenapa Allah suruh kita jaga hati kita, jaga perbuatan zahir dan hati kita. Allah nak jadikan zahir dan batin kita dan fizikal dan rohani kita ni indah. Keindahan zahiriah dan batiniah inilah yang akan melahirkan keindahan peribadi dan akhlak mulia yang terbaik. Baiklah puan-puan, saya dah terangkan sikit tadi tentang filsafah di sebalik ibadah puasa. Baik, sekarang marilah muslimin muslimat kita beramal sebagaimana biasa, mengihya'kan Ramadan dengan amalan-amalan wajib dan sunat. Dalam tempoh PKP ini, kita tak dapat nak ke masjid seperti dulu-dulu. Kita berbuka puasa beramai-ramai, bertadarus dan sebagainya. Ramadan kali ini disambut dengan penuh cabaran tatkala dunia menghadapi pandemik COVID-19. Jadi kita janganlah jadi janganlah kita membiarkan Ramadan ini berlalu sahaja tanpa kita merebut peluang dan ganjaran yang terbuka luas. Kita jadikanlah Ramadan ini, cabaran ini sebagai medan untuk kita memakmurkan amal ibadat kita bersama-sama dengan keluarga kita. Semoga Allah mengangkat darjat kita dan memberi keampunan kepada kita. Baik, kita kenalah bagi ibu-ibu dan mak-mak ni, kenalah membiasakan diri dengan normal baru kita ni. Kita adalah sebagai frontliners di rumah kita. Jadi kita aturlah, kita cubalah aturlah di rumah kita agar kita ramai-ramai dapat menunaikan solat tarawih bersama dengan anak-anak kita dan suami-suami kita. Bagi ibu-ibu yang anak yang dah besar, yang ada anak-anak yang dah besar, kurang sikitlah kepenatan, kuranglah sikit keletihan berpuasa kerana dibantu oleh anak-anak tadi. Dan dapatlah beribadat dengan selesa, dengan tenang. Tapi bagi ibu-ibu yang muda, yang anak-anak masih kecil, mereka lah yang menjadi mengejutkan anak-anak ketika berpuasa, ketika sahur. Mereka lah yang menjadi chef, memasak untuk anak-anak. Jadi keletihan dan kepenatan itu ketara pada mereka-mereka atau ibu-ibu muda ini. Namun saya berpesan, sepanjang Ramadan ini, cubalah mencari me time, carilah sedikit ruang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan ibadat. Contohnya, bacalah semuka 2 Al-Quran setiap hari. Kalau tak dapat banyak pun, kalau tak dapat sikit, kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi carilah ruang untuk kita membaca Al-Quran. Begitu juga cubalah kita bertarawih. Carilah juga ruang untuk kita bertarawih. Bila anak-anak dah tidur, kita semayanglah tarawih, kita solatlah tarawih. Tarawih ni maknanya senang-senang, selesa macam tu. Jadi kita solat tu dengan keadaan bila dah selesa tu kita solat, buat 2 rakaat. Agar anak bangun, layan sekejap. Kejap lagi sambung pula 2 rakaat. Jadi kita jangan tinggal terus Ramadan, biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kita mengambil sedikit pun peluang yang ada untuk memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah. Baik, di rumah juga kita boleh membentuk halaqah Al-Quran bersama anak-anak kita, bertadarus ramai-ramai. Ibu ayah sebagai naqib dan naqibah
dan kita dapat pantau anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Sebelum ni puan-puan, kita tak dapat bersama anak-anak kita untuk melihat perkembangan Al-Quran mereka macam mana, bacaan Al-Quran macam mana. Tapi kita guna kesempatan kali ini untuk kita memantau bacaan mereka. Moga Al-Quran yang kita baca bersama keluarga-keluarga kita itu, dengan Al-Quran yang kita baca itu, Allah menjadikan Al-Quran sebagai tali pengikat kasih sayang yang tak pernah padam. Dan semoga Allah menjadikan juga Al-Quran itu sebagai penyeri rumah tangga kita, bahagia hingga ke jannah. Moga dengan keberkatan Al-Quran juga terpelihara kita dan ahli keluarga kita daripada azab api neraka, dan dengan syafaat Al-Quran dihimpunkan kita sekeluarga di syurganya. Mungkin inilah kalinya kita dapat merasai suasana seperti ini. Tahun-tahun ke depan bila wabak ini berlalu, kita tak akan temui lagi suasana indah di rumah kita ini. Pandanglah ia sebagai suatu rahmat yang Allah bagi untuk kita, dan janganlah dilepaskan peluang ini. Indahnya Ramadan untuk kita bila kita nampak harmoninya keluarga kita. Satu lagi yang saya ingin menambah sikit sempena Ramadan ini ialah kita menghidupkan Ramadan dengan amalan bersedekah. Ringankanlah tangan kita untuk bersedekah. Ramai di luar sana yang kurang berkemampuan. Tambahan pula di musim PKP ini, ramai yang tak dapat bekerja, terputus punca rezeki. Mereka ini, terutamanya mereka yang bergantung kepada gaji harian. Jadi bersedekahlah kita. Di kesempatan inilah bagi yang sedikit berada, yang berkeupayaan dan yang mempunyai rezeki yang lebih, bantulah, berilah sumbangan dan bantuan. Hulurkanlah sedikit makanan atau sekilo ikan. Sesungguhnya sedekah ini mempunyai ganjaran yang cukup besar untuk kita, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun azim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, bagi mereka pahala yang banyak. Baik. Alangkah indahnya jika setiap rezeki itu kita boleh berkongsi bersama-sama. Ringankanlah tangan untuk bersedekah, hulurkanlah sumbangan tanpa lelah. Biasakan diri menjadi orang yang pemurah. Indahnya Ramadan dengan berinfak pada yang susah. Kesimpulannya, inilah sebenarnya madrasah Ramadan. Ramadan datang untuk mendidik kita menjadi insan yang tinggi keprihatinannya, insan yang tinggi sifat-sifat ihsannya, dan insan yang tinggi sifat-sifat ketakwaannya demi mendapat keredaan, rahmat dan maghfirah Allah, serta dijauhkan kita dari azab neraka Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama meningkatkan lagi amalan dan ibadat kita di bulan Ramadan yang masih berbaki ini, dan sama-sama kita memperbaiki hati kita. Moga kita menjadi hamba Allah yang dinilai terbaik dan amal ibadat kita mencapai tahap tertinggi di sisinya. Mohon maaf andai tersalah kata, tersilap bicara. Segala yang baik dari Allah dan segala kekurangan itu dari saya, insan biasa. Semoga Ramadan kali ini dengan segala amalan yang kita lakukan dapat melenyapkan pandemik COVID-19. Sama-samalah kita doakan. Sekian, salam Ramadan Al-Mubarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.